القضاء تقدم فاغنم السكون، لا يكثر همه ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون، لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير، ختم الأنبياء البدر المنير، صلى الله عليه الرب القدير. ما ريح الصبا مالت للغصون، لا يكثر همك ما قدر يكون. الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون، الله المقدر والعالم شؤون، لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون، قد ضمنت تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطمع جنون، لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك
ربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير ما ريح الصبا مالت للغصون لا يكثر همك ما قدر يكون الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك في الحادث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون يا قلبي تنبه واترك المجون قد ضمنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف والإمام العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في كتابه مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام القطب الحبيب عبد الله ابن علوي بن محمد الحداد نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنه وينبغي أن يكون ذلك الطلب بتحر من حيث الظاهر مع سؤال الله ألا يعذبه عليه. Dianjurkan bagi seseorang yang mencari rezeki hendaklah dengan berusaha dan juga berdoa kepada Allah agar supaya ia tidak diazab dengan rezeki tersebut. Bil wuqu'i fi syubuhat, yaitu dengan tergelincir mencari rezeki yang syubhat, awis syahwat, atau tergelincir mencari rezeki hanya untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsu, atau biiqamatil idli alaihi fil akhirah, atau khawatir bila dihadapkan dengan keadilan Allah nanti di akhirat. Wa kana min ad'iyati ba'd akabir ahli al-bait al-mutahhar fil qurun al-ula Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibni alaih. Di antara doa-doa ahli bait Rasulullah yang mulia dan disucikan oleh Allah, di antara doa mereka katanya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kesehatan tubuh badan dalam ketakwaan, umur yang panjang dalam keadaan beramal baik, dan rezeki yang luas
yang engkau tidak hukum aku kerananya. Hadza panduan di dalam kita mencari rezeki, yaitu dengan mengambil sebab, dengan berusaha, dengan bekerja. Namun pada masa yang sama berdoa kepada Allah agar supaya tidak diadab dengan mendapatkan rezeki. Macam mana tidak diadab dengan mendapatkan rezeki? Yaitu mencari rezeki dengan cara yang halal. Adakah rezeki itu haram? Ya, kalau diambil dengan cara yang haram, maka dia boleh bertukar daripada halal menjadi yang haram. Macam mana rezeki daripada Allah itu jadi haram? Yani, bukan bermakna Allah beri rezeki kepada dia haram, tetapi cara yang dia ambil daripada rezekinya Allah dengan cara yang haram, maka berubahlah rezeki tersebut menjadi rezeki yang haram. Seperti mencari rezeki dengan cara menipu, dengan cara skema. Faham tak? Dia dapat rezeki, dia dapat, walaupun dengan cara menipu. Tapi dia akan diazab oleh Allah dengan rezeki yang dia dapat disebabkan oleh kerana rezeki itu didapat dengan cara yang haram. Faham tak? Dan berlindung kepada Allah daripada rezeki yang dicari semata-mata hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Seperti hawa nafsu rakus, tamak, ingin bermewah-mewah. Oleh hadza di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika ada anak muda yang keluar daripada rumahnya, kemudian kata sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau anak muda ini menggunakan kekuatannya untuk jihad, itu membawa kebaikan kepadanya." Nabi bersabda, anak muda ini kalau keluar daripada rumahnya mencari rezeki untuk mencukupi keperluan dirinya, maka dia fi sabilillah, di jalannya Allah, jihad. Kalau lelaki ini mencari rezeki untuk keperluan anak-anaknya yang masih kecil dan ahli keluarganya, maka dia fi sabilillah. Kalau orang lelaki ini dia mencari rezeki untuk memenuhi keperluan nafkah orang tuanya, maka dia juga fi sabilillah. Tetapi kalau lelaki ini keluar mencari rezeki semata bermewah-mewah, bermegah-megah dengan keduniaan, kalau itu tujuannya, maka huwa fi sabilil syaitan, di jalannya syaitan. Faham tak? Oleh sebab yang demikian, carilah rezeki dan bermohonlah supaya Allah tidak mengadab dengan rezeki tersebut, baik dengan tergelincir mendapatkan rezeki daripada syubhah yang atau yang haram, atau mencari rezeki semata-mata untuk bermegah-megah dan bermewah-mewah, atau khawatir dengan rezeki itu akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. La ilaha illallah. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadha'ul mawazin al-qista, dan kami akan letakkan timbangan nanti di hari kiamat dengan adil. Kemudian, kalaupun amal perbuatan manusia itu mithqal, seberat biji sawi, ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan hisab hatta sebesar biji sawi. RM1 dihisab. Hisab. RM10, hisab. RM10.000, RM1.000.000. Ya, pada setiap bahagian daripada rezeki ada hisab. Qala Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, macam mana nak dikatakan nikmat ini, apa di dunia ini boleh hidup nikmat?
Sementara kalau dapat rezeki yang halal akan disoal. Dapat rezeki yang halal akan disoal. Kalau rezeki yang haram, khalas. Halaluha hisabu, haramuha iqabu, katanya. Yang halal pada dunia ini hisab. Yang haram di dunia ini adab. Orang berbuat haram mesti diadab. Kalau berbuat yang halal ditanya, kamu dapat rezeki guna untuk apa? Ya kan? Tahu itu apa namanya? Badan audit itu kan? Ya kan? Syarikat-syarikat itu kena diaudit. Dia dapat duit daripada mana? Digunakan duit untuk apa? Yayasan pun juga begitu. Duit daripada mana? Digunakan untuk apa? Ya Allah, belum hisab di akhirat pun, di dunia pun ada LHDN pun kena hisab juga. Ya kan? Orang pun pusing sana, pusing sini. Macam mana kita supaya tak kena ni? Ya? Aduh, pusing dia. Dia pikir. Ya, di dunia dia boleh pusing. Di akhirat dia yang pening. Malaikat tak akan pening. Semua direkod. Faham tu? Nak tipu, tangan bercakap. Aku digunakan untuk tipu angka. Patutnya dia 10.000 tapi dia catat 100.000. Tangan bercakap. Nak tipu siapa? Faham tu? Halaluha hisabu, haramuha iqabu. Halalnya dunia ini hisab. Haramnya adab. Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nugishal hisab uzzib. Orang yang disoal siasat nanti di akhirat, soal siasat itu dah satu seksaan. Paham dong? Melihat di antara doa yang diajarkan, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kesehatan dalam ketakwaan, panjang umur dalam ketaatan, dan rezeki yang banyak, tapi Engkau tidak azab. Maksudnya apa? Rezekinya banyak, digunakan rezeki itu di tempat yang baik. Sehingga terselamat ia daripada perhitungan hisab nanti, karena menggunakan rezeki di tempat yang baik. La ilaha illallah. Faham tak? Amma fil arzaqil ma'nawiyah faqad ahabba Allahu minna ma'ar ridha talab az-ziyadah. Tadi yang dibahaskan di atas tu adalah rezeki yang bersifat material. Akan tetapi kalau rezeki itu yang dicari rezeki spiritual, apa rezeki spiritual? Ilmu. Apa rezeki spiritual? Amal. Itu rezeki spiritual. Faham tak? Katanya, amma fil arzaqil ma'nawiyah faqad ahabba Allahu minna ma'ar ridha talab az-ziyadah min ghairi ghayatin yuntaha ilaiha. Kalau yang kita cari itu adalah rezeki yang bersifat spiritual, maka hendaklah kita dan itu adalah yang Allah suka pada kita bila mencari rezeki yang bersifat spiritual. Selain daripada kita ridha dengan rezeki tersebut, kita berusaha untuk menambahkannya tanpa penghujung. Faham tak? Kalau rezeki material akan disoal siasat. Tapi kalau rezekinya ilmu, Masya Allah. Rezekinya amal, Masya Allah. Justru akan menambahkan kedudukan. Disoal amal perbuatannya untuk menambahkan maqam dan darajat yang tinggi karena amal solehnya akan mengangkat darjat. Rezeki berupa ilmu akan mengangkat darjat seseorang. Tapi kalau rezeki berupa harta disoal, pada mana kamu dapat? Kepada apa kamu guna?
Faham tu? Sebagian orang akan gunakan duitnya pada hal-hal yang tak tak berguna. Faham tu? Beli barang-barang atau hal-hal yang tak perlu. Ada orang beli binatang peliharaan RM9,000. La haula wala quwwata illa billah. Wal amal ala dhalika bi kulli al mustata' wa ala rizqi dhalika wa a'la rizqin fi dhalika ar-rizqul ma'nawi. Dan di antara rezeki yang tertinggi sekali adalah rezeki spiritual. Jadi rezeki ini ada bersifat rezeki material, ada rezeki spiritual. Apakah rezeki material? Sehat, harta, rumah, makan minum. Apakah rezeki spiritual? Ilmu, amal, tingkatan keyakinan dan iman, khusyuk. Itu adalah rezeki spiritual. Di antaranya ada rezekul yakin, seperti orang diberikan rezeki keyakinan. Bukankah itu juga yang diminta oleh Nabi SAW, ya kan? Dalam doa waktu subuh, doa fajar, doa baginda Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala warizqan sadiqan. Ya Allah, berikan kepada aku rizki wa yaqinan sadiqan laisa ba'dahu kufur. Ya Allah, anugerahkan kepada aku keyakinan yang betul-betul sehingga keyakinan itu tidak melahirkan kekufuran. Meminta rezeki keyakinan. Alladhi fi dakhilihi wa syu'nihi al-ma'rifah al-khassah, yang mana hakikat keyakinan itu adalah kenal kepada Allah, wal mahabbah al-khalisah, dan cinta yang tulus kepada Allah, wa hiya ra'sun fi azim al-arzaq al-ma'nawiyah. Keyakinan itu sebesar-besar rezeki spiritual yang diberikan oleh Allah. Wal mahabbah minhu wal mahabbalah, untuk mendapatkan kasih daripada Allah dan kasih kepada Allah. Wa anha yantuju kamalur ridha, daripada keyakinan yang indah dan sempurna itu akan lahir kesempurnaan ridha kepada Allah. Walladhi huwa faridatun li ahli kulli martabatin bima yaliqu bihim, yang mana sifat ridha itu adalah satu kewajiban bagi setiap kedudukan seorang muslim pada kedudukan yang Allah tempatkan mereka. Fa fardun ala man kana aqrabu wa ma'rifatuhu arhabu nasibun min ridha. Maka kalau ridha ini kewajiban bagi setiap muslim, apatah lagi kepada orang yang dia ada kedudukan tinggi di sisi Allah, lebih wajib untuk dia punya sifat ridha. La yajibu ala man kana dunahu mimman yuhjab, maka ini tidak mungkin didapat kepada orang-orang yang tertutup hatinya daripada mengenali Allah. Wa kullama isdada ma'rifatan wajaba alaihi an yazdada ridhan, setiap kali ma'rifah seseorang itu kepada Allah makin bertambah, ridhanya pun juga makin bertambah. Faham tom? Bukankah kita setiap hari digalakan untuk mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya? Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi, Islam sebagai agama. Apa maknanya ridha Allah sebagai Tuhan? Kita beriman kepadanya, kita taat kepadanya, yang diperintah kita buat, yang dilarang kita tinggalkan, diberi berterima kasih, tidak diberi sabar, diuji karena dia ridha, karena dia sabar.
Bila meminta belum diberi, maka hendaklah dia senang. Faham tak? Dalam suka, dia kembali kepada Allah. Dalam nikmat, dia ingat pada Allah. Dalam susah, dia ingat juga pada Allah. Dia meminta kepada Allah. Hadza Allah, orang yang ridha. Adapun orang yang ridha, kalau dapat nikmat, ya Allah, syukur pada engkau. Dapat musibah, kenapa engkau duga aku macam ni? Yang Tuhan siapa? Faham tak? Hadza ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi orang lain lebih, bagi kita kurang, kita kena ridha. Faham tak? Jangan jealous, jangan cemburu. Jadi semakin bertambah makrifah seseorang kepada Allah, semakin bertambah ridhanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waridha a'la ma yun'am. Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan haqqun 'ala Allahi an yurdiyahu. Yang mengucap itu di waktu pagi dan petang, maka wajib dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena diucap dan juga praktikalnya. Waridha a'la ma yun'am bihi 'alal 'abdi min Rabb jalla jalaluh. Ridha itu adalah satu anugerah yang terbesar diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Qala Allah Ta'ala waridwanum minallahi akbar. Allah berfirman, ridha daripada Allah lebih besar daripada segala-galanya. Lebih besar daripada nikmat, lebih besar daripada penyakit, daripada bersabar berhadapan dengan penyakit, lebih besar daripada apapun juga. Faham dong? Untuk kita mendapatkan ridha dari Allah, kita kena ridha dulu pada Allah. Ridha pada Allah menyikapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan untuk disembah, perintahnya ditaati, larangannya ditinggalkan, rezekinya disyukuri, ujiannya kita sabar. Ada ridha. Illa anna nasib al-'abdi min ridwani rabbih anhu maqru'un wa musyahadun wa mustajla fi ridha al-'abdi ar-rabbi jalla jalaluh. Kalau kita ingin mengetahui bahwasanya Allah ridha kepada hamba, itu akan dilihat sejauh mana hamba itu ridha pada Allah. Wa kullama tawaffara nasibuhu min ridha an rabbih, tawaffara hadduhu min ridha rabbih an. Setiap kali ia mempunyai sifat ridha terhadap Tuhannya, selagi itu dia akan melihat ridha Tuhan padanya. La yukayyaf bima la yukayyaf, yakni dengan keridhaan yang ia tak boleh nak bayangkan. Terlalu hebatnya ridha dari Allah kepada seseorang bila orang itu ridha kepada Allah. Faham tak? Seorang yang ridha kepada Allah dihadapkan dengan dua. Ini halal, ini haram. Kalau dia ridha pada Allah, dia ambil yang halal. Kalau awak ambil yang halal, awak kena buang kerja. Kalau awak ambil yang halal, nanti awak kena skors. Potong gaji. Orang yang ridha kepada syaitan, baik aku dapatlah ni. Daripada nanti jadi masalah kurang, tak cukup duit nanti macam mana. Tak peduli haram, halal, ambil je. Tapi orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tinggalkan yang haram. Walaupun buang kerja, yang bagi rezeki bukan tu bos yang punya syarikat tu. Itu bos pun makan duit juga daripada Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Untuk apa minta rezeki kepada makhluk sementara Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki
mampu berbuat segala-galanya. Barang siapa yang meninggalkan daripada rezekinya, yang bersumberkan daripada yang haram, Allah akan buka pintu-pintu rezeki untuknya daripada sumber yang halal. Takkan ada sumber rezeki daripada yang haram je. Wa ma yajillu 'anil wasfi wa mahma radiyal 'abdu fa 'indahu fi ar-ridha ghayatin 'azimatin illa anna hadhihi al-ghayat idza nusibat ila ridha rabbil bariyat tadaalat. Sejauh mana seorang hamba itu mempunyai sifat ridha ke atas tujuan-tujuan yang diinginkan, bila tujuan itu dibandingkan dengan ridha yang Allah janjikan untuk seorang hamba, maka tak ada bandingannya hebatnya ridha Allah berbandingkan ridha hamba tadi. Faridha minal abdi mimma indal abdi. Hamba itu kalau nak ridha pada Allah, ikut kapasiti kemampuan hamba itu untuk ridha. Tapi ridhanya Allah pada hamba, siapa boleh batasi? Bolehkah kita bayangkan agaknya besarnya ridha Allah itu macam mana ya? Otak kita tak boleh nak bayangkan betapa hebatnya ridhanya Allah karena datang daripada yang maha kuasa subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dikatakan ridha daripada Allah ini tak boleh nak dibayangkan macam mana. Di luar kemampuan akal untuk mengesan ridhanya Allah. Qabilun lin nafadi fi aslih. Ridha daripada hamba boleh habis, tapi ridha daripada Allah tidak. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, lakin ridha min Allah mimma indallahi la yanfad. Qala ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada engkau pasti akan habis, dan apa yang ada pada Allah adalah kekal. Faham dong? Ada seorang hamba yang dia hidup susah, dia miskin. Namun dia ridha, hidupnya adalah hidup yang paling bahagia. Karena kebahagiaan bukan dilihat daripada kekayaan semata-mata. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang dia beramal dengan amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, kami akan beri kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia. Milik siapakah kebahagiaan dalam hidup? Milik orang yang beriman dan beramal soleh. Laki-laki atau perempuan, tak kisah. Kebahagiaan bukan milik bisnismen ke? Bukan. Kebahagiaan bukan milik orang yang ada jawatan tinggi ke? Bukan. Kebahagiaan bukan milik orang yang punya kereta mewah ke? Bukan. Kebahagiaan milik orang yang miskin ke? Bukan. Kebahagiaan milik orang yang susah? Bukan. Lalu milik siapa? Milik orang yang beriman dan beramal saleh. Walaupun dia kaya, walaupun dia kaya. Walaupun dia businessman, walaupun dia businesswoman. Walaupun dia berjawatan biasa, walaupun dia berjawatan tinggi nomor 1. Tak kisah. Ukurannya bukan pada harta, bukan pada jawatan, bukan kemiskinan, bukan keadaan-keadaan fisikal. Kebahagiaan milik orang yang beriman dan beramal saleh. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang nak cari kebahagiaan selain daripada apa yang Allah bagi tahu, tak akan mungkin jumpa hatta dia nak cari sampai di mana. Bukankah beberapa waktu yang lalu ada orang kaya raya tu kan, boring hidup. Ada yang lompat daripada tingkat tinggi, ada yang kaki dadah sampai
bunuh diri, ada walhasil macam-macam. Bukan dia boleh dapat segala-galanya, ya materialnya, ya hatinya kosong daripada kebahagiaan. Berapa banyak orang yang masih muda, dia disanjung, dia disokong, orang pun ambil gambar dengan dia, kan? Kemudian punya poster tu dijadikan background di mana-mana dekat tepi jalan, kan? Dah tua, dah mukanya keriput, dah tak ada lagi dah. Orang dah tak pandang dia, tak salam dia, tak tak ambil gambar dengan dia dah. Habis dah, dia punya kecantikan habis dah. Dia punya handsome tak ada dah. Dulu masih muda orang berebut. Signature, tanda tangan. Tanda tangan. Sebagian daripada mereka tanda tangan dekat mana? Dekat dia punya baju belakang, tanda tangan besar. Ada tanda tangan dekat dia punya dahi pula, tanda tangan dekat dahi. Ya haula wala quwwata illa billah. Magharim, macam-macam dia punya fan. Fan ke apa nama tu? Bukan fan kipas. Faham tu? Sampai tengok pun macam histeria. Orang yang nak dia ambil gambar tu, apa nilainya yang kebaik boleh kita nak ikut, yang kita boleh dapat pahala daripada Tuhan? Nak kata dia orang soleh, tidak juga. Kadang-kadang tak tutup aurat pun juga. Orang yang dia dulunya adalah jawatan, kalau naik kereta tu datang buka pintu. Tuan, dah hilang jawatan, tak ada, semua macam biasa, tak nampak pun tak pandang macam itu. Dunia sesaat, dunia sekejap. Nanti pun pakai pasti semua akan balik jumpa dengan Allah. La jawatan boleh bagi jaminan kepada kita. Walau kita punya geng dalam kita kelompok boleh beri jaminan kita. Tak akan temankan kita pun di alam barzakh hatta sesaat pun. Itu hakikat yang ada dalam hidup. Yang akan temankan kita dan setia adalah kita punya amal, kita punya zikir, kita punya sedekah, kita punya bacaan Quran. Itu yang setia. Wa hadhihi mizatun 'azimatun wa fariqun bainal amrayn. Fama ahsana mutajarata alladhi yaqbalu minkal fani wa yu'tikal baqi. Alangkah indahnya perniagaan bersama dengan Allah, di mana kita bermodalkan dengan modal yang boleh sirna dan hilang, namun pemberian daripada Allah kekal abadi. Wa yaqbal minkal qalil wa yu'tikal katsir. Perniagaan dengan Allah, Allah menerima daripada hamba amal walaupun sedikit, namun yang Allah beri balasan banyak. Wa yaqbal minkas saghir wa yahabukal kabir. Berniaga dengan Allah walaupun apa yang kita kedepankan itu kecil, namun yang diberi oleh Allah besar. Perniagaan yang begitu menguntungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, mahukah kamu aku beritahukan perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Profitnya selamat daripada azab. Mana ada offer daripada syarikat di atas muka bumi ini yang bagi jaminan, kalau berniaga dengan aku, kalau takkan saham dengan aku bagi engkau profit selamat daripada api neraka. Ada? Masih. Berniaga dengan Allah, jaminannya selamat daripada neraka. Ya Allah, itu sebaik-baik profit. Apakah perniagaan dengan Allah yang dapat menyelamatkan kita daripada azab? Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adan dzalikal fawzul 'azim. Ya salam. Engkau nak berniaga dengan aku, dengan Allah Subhanahu wa taala, aku bagi jaminan engkau selamat daripada azab. Apa modalnya ya Rabbi? Berapa modalnya? 1 juta? 1 triliun? Wala 600 juta? Wala 600 triliun? Mana boleh kita dapat duit sebanyak itu? Lalu modalnya berapa? Kalau profitnya selamat daripada api neraka, kalaupun aku punya duit sebanyak dunia ini, mana boleh nak beli selamat? Allah bagi tahu, aku tak mau engkau punya duit. Ma uridu minkum rizqin, aku tak mau engkau punya rezeki. Rezeki yang mereka dapat pun Allah yang bagi juga. Lalu apa modalnya? Untuk kita berniaga dengan Allah, modalnya apa? Nak cari bank di mana untuk bagi kita pinjaman tu? Bank itu tak berguna dah masa itu. Kita punya modal yang pertama, tu'minuna billah, beriman pada Allah. Wa rasulihi, beriman pada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dengan harta kamu, dengan nyawa kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Itu kita punya modal. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Hadza kita punya modal. Tak perlu pinjam dekat bank. Tak perlu keluar 1 sen pun. Bukan itu yang diminta oleh Allah untuk kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kepada kita untuk dijadikan modal ketulusan iman kita pada Allah, kepatuhan mutlak kita pada Allah dan juga Rasulnya. Itu je kita punya modal. Bila itu dijadikan modal, khalas, aku jamin engkau. Tak cukup diselamatkan daripada azab, yaghfir lakum dzunubakum, dosa kamu aku ampunkan. Wa yadkhilkum jannat, tak cukup selamat daripada azab, dimasukkan syurga. Tak cukup satu syurga, syurga. Ya Allah, mana ada orang boleh bagi keuntungan profit sebanyak itu? Wa yadkhilkum jannat, akan memasukkan kamu ke syurga-syurga. Diselamatkan daripada azab, kemudian diberi ampun, kemudian dimasukkan syurga. Bukan hanya satu syurga, syurga-syurga. Tajri min tahtihal anhar, dalam syurga itu air tengah mengalir. Wa masakin thayyibatan, dan juga rumah-rumah yang indah. Ya Allah, kita nak bayangkan indahnya rumah itu di dunia itu, kira-kira rumahnya siapa? Coba bayangkan dalam kita punya khayalan, seindah mana rumah yang ada. Kalau itu kita punya, tak boleh sama dengan keindah rumah yang Allah siapkan untuk di syurga nanti. Faham tu? Kita kalau punya rumah yang indah pun juga, kita pun nak bangun, kan? Kalau nak pergi, kalau rumahnya sebesar 4 kali bola sepak contohnya, kalau nak pergi daripada ujung ke ujung, kita ambil bagi. Tak boleh jalan kaki. Silap-silap naik kereta pergi sana. Susah juga. Rumah besar pun juga susah. Ada orang punya rumah besar, dah mula lanjut usia, naik turun tangga tak larat. Cari rumah kecil balik. Tapi tempat rumah yang Allah sediakan di syurga, Allah, tak perlu lift, tak perlu tangga untuk kita pergi naik ke atas.
Macam mana rumahnya tak boleh nak dibayangkan. Ma la ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga, dapat rumah-rumah yang indah di sana insya-Allah, dianugerahkan kesempurnaan iman oleh Allah, husnul khatimah ba'da umrin tawil wa halin jamil ya rabbal alamin, ma'athabat wa tamkin. Wa masakina tayyibatan fi jannati adan, di syurga Adan, dzalikal fawzul azim. Yang kamu dapat itu adalah satu kejayaan yang agung ya Allah. Summa inna hadha ridha yatasi' bitasalul wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi pembahasan hari ini memperbahaskan tentang rezeki daripada dua bahagian, rezeki material dan rezeki spiritual. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesehatan dalam ketakwaan, umur yang panjang dalam baik, dalam keadaan beramal baik, dan rezeki yang luas yang kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang hissi dan rezeki yang ma'nawi. Tambahkan kepada kami rezeki keyakinan, keimanan, ilmu, amal, ya Rabbal Alamin. Anugerahkan kepada kami rezeki cinta daripada Engkau, supaya Engkau dapat menganugerahkan kepada kami manisnya cinta daripada Engkau, untuk kami dapat mencintai Engkau, ya Rabbal Alamin. Dan anugerahkan kepada kami rezeki ridha, sehingga kami dapat menikmati besarnya ridha-Mu pada kami. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وعلينا أنك تبرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وفيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون. قد ضمنت على بالرزق